Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita nak sembang apa? Kan? Dengan esok malam ni kita dah tarawih, kan? So, kita nak sembang apa hari ni? So, hari ni kita nak sembang pasal sirah, kan? Tahu tak sirah? Sirah di mana misalkan cerita para sahabat dulu, cerita para Rasulullah, kisah Rasulullah dulu, kan? So, hari ni nak bercerita tentang sirah tentang perang Khandaq. Pernah dengar tak perang Khandaq? Perang Khandaq ni ataupun nama lain dia perang Ahzab. Perang Ahzab, kan? Yang Khandaq itu sendiri bermaksud parit besar, parit gergasi. So siapa yang pernah dengar kan pasal cerita ni, kan? Yang kita tahu perang Badar, perang Uhud. Perang Khandaq ni terjadi selepas perang Uhud ni, kan? Perang Khandaq ni, kalau semua nak tahu lah, ending dia lain dengan ending lain, ending dengan perang Badar, perang Uhud. Ending dia lain. Dan perang Khandaq ni dia lagi banyak terselah orang kata mukjizat, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan perang Badar dengan perang Uhud. So okay, perang Khandaq ni, kan? Perang Khandaq ni dia terjadi pada bila? Dia terjadi pada bulan Syawal. Kita kalau bulan Syawal, kan, kita kalau orang Malaysia lah, pertama dia ada raya pertama, raya kedua, hatta sampai raya ketiga, hari ke-30 ada raya lagi, ada open house lagi, kan? Kalau kat sekolah ke mana-mana lah, kan, jom ada open house. Padahal masa tu lagi sehari nak masuk bulan seterusnya, Zulkaidah. Tapi kita ada tak? Tapi perang Khandaq ni sendiri dia berlaku pada bila? Pada bulan Syawal, pada tahun ke-5 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah. Jadinya apa signifikannya perang Khandaq ni, kan? Kita cerita dulu macam mana kisah dia. Dia di mana perang Khandaq ni dia terjadi disebabkan ada kaum Bani Nadir. Bani Nadir ni pada Yahudi. Dia ni diusir daripada Madinah. Sebab apa? Dia melanggar janji, orang kata, di mana janji yang ditetapkan oleh Rasulullah, kan? Rasulullah kan sebagai ketua negara, dia tetapkan semua kena jaga keamanan. Tak boleh ada yang orang kata berkhianat, orang kata khianat untuk mengkhianati, untuk orang kata berkomplot untuk jatuhkan orang Islam ke, tak boleh. Sama-sama kena jaga keamanan. Dan kalau dia jaga keamanan, maka penduduk Islam pun akan jaga keamanan dia. So tapi apa yang dilakukan oleh Bani Nadir ni, dia kacau, kan? Dia khianati janji tu, dia ajak pula orang lain untuk hatta dia nak bunuh Rasulullah, kan? Ada satu masa tu, pada satu ketika tu, dia orang just tinggal nak tolak batu besar je, kan? Rasulullah kat bawah, dia tinggal nak tolak batu besar je, kan? Tapi alhamdulillah pada waktu itu malaikat Jibril kata, Rasulullah ke depan, kan? Sebab ada batu kat atas. Bila dah tahu berita tu, maka Rasulullah pun buat keputusan untuk usir mereka, kan? Sebab mereka sendiri dah halangkan perjanjian, usir mereka daripada Madinah. So diorang pun berdendam. Diorang duduk dekat luar, dekat kota Khaybar. Mana yang pernah pergi umrah tu mungkin dah familiar dengan nama-nama ni. So diorang diusir, dan hasil daripada dendam mereka tu, diorang pun berdendam, dan dia pun plan lah untuk melakukan perangan. Usai tahu benda tu, Rasulullah pun tanya kepada para sahabat, kan? Dan ada para sahabat yang menyatakan ataupun kata memberikan idea untuk gali parit. Parit tu yang diceritakan, yang dikisahkan dalam kitab sirah. Parit tu besar. Kalau boleh search sekarang ni dekat Google, parit perang Khandaq, search lah, nanti ada. Memang besar. Dan parit tu digali pada berapa masa je ni perlu, kan? 6 hari. 6 hari je gali parit tu. Kalau kita, kan, kalau nak gali parit tu, makan bulan kat sebenarnya. Macam projek apa kita nak KL apa, kan, makan bulan, atau kadang makan tahun. Ni Rasulullah
kerahkan Rasulullah pun turun padang, and tolong para sahabat untuk gali parit tu. And then pada akhirnya bila start je peperangan tu kan, dia tak berlaku sangat lah, sebab orang kafir Quraisy tengok kan, orang Yahudi pun tengok macam ni kan, macam mana ni nak lalu kan, macam mana nak merentasi. So dia berlaku pada jarak jauh je, just main lawan panah apa semua tu je. And then dia end up dia bila dia cerita pasal bekalan makanan, masa tu dah masuk musim sejuk. Bukan musim sejuk, macam sejuk lah tu, dingin. And then semuanya makin lama makin kekurangan makanan. Orang Islam pun sama, kekurangan makanan. Dan pada akhirnya Allah turunkan angin kencang. Angin kencang tu dia rosakkan semua kubu-kubu orang Yahudi tu, orang kafir tu. And then habislah makanan dia orang. Lepas tu dia orang pun dah tak tahan, dia orang pun balik. Maka habislah peperangan dia macam tu. Tapi nak diceritakan dalam perang ni terselahnya banyak mukjizat. Sebab apa? First kita tengok waktu gali parit tu kan. Gali parit tu Rasulullah pun turun. Di mana masa tu pun makanan tak banyak. And then adalah para sahabat yang merungut kan, makanan tak ada. And then Rasulullah pun angkat kain dia, jubah dia. Dan para sahabat semua nampak ada 2 batu. Rasulullah ikat perut dia dengan 2 batu. Ya, kalau kita tengok sahabat lain just letak 1 batu je kan, untuk tahan lapar. Tapi Rasulullah taruh 2 batu. Nak dikatakan Rasulullah lebih berkorban daripada kita. Macam mana dengan kita? Kita kalau cerita pasal solat cerita pasal ni, solat pun payah kan. Solat pun kadang berkira. Solat awal waktu pun boleh cakap bila je kan. So Rasulullah pun sendiri buat ibadah lebih daripada kita. Yang lebih obvious yang diriwayatkan oleh Aisyah kan. Aisyah di mana dia katakan Rasulullah ni bila solat malam tu sampai bekak kaki kan. Kita baru bangun sekejap dah tidur balik kan. Tak bangun solat tahajud kan. Itu lah kita, masalah kat kita ni. Kenapa kita tak pernah jadikan contoh Rasulullah ni? Kenapa kita tak pernah nak buat? Sebab tak ada kesedaran dalam diri kita. And then banyak lagi dalam cerita ni yang mukjizat menunjukkan tentang masa tu kan makanan tak ada. So dengan Rasulullah kata kat para sahabat, bawakan kurma apa semua kan. Nanti insyaAllah dengan izin Allah aku boleh keluarkan. Masa tu banyak lah, tiba boleh banyak keluar kurma kan. Tapi ada asbab dia lah. Bukannya main keluar gitu je. Tapi dengan mukjizat. So dalam perang ni juga menunjukkan kan, bagi siapa yang nak jadi pemimpin ke apa kan, untuk menjadi yang pemimpin yang humble atau pemimpin yang berjiwa rakyat kan. Di mana Rasulullah pun turun sekali kan. Kita bayangkan Rasulullah tu ketua negara, dia Perdana Menteri kan. Mana mungkin dia boleh buat kerja-kerja orang kata kerja-kerja buruh kan. Kerja-kerja orang kita, kalau kita tengok sekarang ni kerja-kerja kontraktor kan. Takkan Perdana Menteri nak turun buat tapi Rasulullah buat bersama-sama dengan para sahabat. Sebab apa? Kebersamaan tu yang penting. Sebab apa dalam kita nak mencapai satu kejayaan kita kena sederap bersama-sama. Jadinya ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah Dan betul alhamdulillah dalam masa 6 hari dapat menggali parit besar tu. Orang semua boleh tengok Tengok search kat Google ada. Jadinya daripada set kita macam mana tu pun nak kata, dah perang Ahzab ni pun ada cerita dalam surah Al-Ahzab dalam Quran. Dia tak cerita, Allah tak mention semua, tapi Allah ada selitkan sikit-sikit. Di mana perang Ahzab ni juga dia berlaku antara satu perang yang epik di mana kat sini terselah orang-orang munafik. Di mana kalau Allah cerita dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab tu tentera muslimin ni diserang daripada atas dan bawah. Atas tu maksudnya dekat parit lah. Bawah tu maksudnya daripada dalam Madinah Sebab gali parit tu dia dekat pinggir-pinggir Madinah. Maksudnya pintu sebelum masuk ke Madinah tu dia gali parit kat situ. Tapi ada ke orang
orang apa, orang munafik, yang dia tolong orang kata, dia tolong orang kafir untuk sama-sama perangi orang muslimin. So daripada situ dia depan belakang kena attack. So masa tu Rasulullah kata apa, InsyaAllah akan ada bantuan daripada Allah. Kita je kena kuat. So alhamdulillah, masa tu adalah yang dapat dikesan, and then adalah penyelesaian dia. So perang ni menunjukkan banyak cerita dan banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang sebenarnya yang ditekankan sebenarnya tadi yang pemimpin, and the last one, kalau Rasulullah sendiri boleh bersusah payah, kenapa kita yang sebenarnya kita yang patut compete tau. Rasulullah tu dah ada dah tempat dekat syurga kita ni bila patutnya kita kena follow setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan teramanya pada bulan Ramadan yang kita akan sampai ni. Malam ni nak tarawih lah. So insyaAllah tu sahaja. InsyaAllah apa yang baik ambil, yang buruk jadi kesebadan, dan sama-sama kita semarakkan bulan Ramadan, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned. Selamat Ramadan.